Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha لا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع Sadaqallahul azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la anwa wa la tirada wa la hamata wa la safara wa fil min al-madumi kama dakhil al-asad aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusul Tuan Imam Ustaz Mahathir, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Mahathir, yang dihormati Tuan Abdul Aziz Ketua Bahagian Logistik Negeri Tawah, pegawai Buddha, Pertahanan Awam, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini 8 Safar 1442 Hijriah bersamaan 24 September 2020 ya. Jadi sekali lagi panjatkan sekali puji dan syukur kepada Allah SWT
kesempatan untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu ini, ya, yang Nabi SAW sebut sebagai Rawdatul min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya, kita dikurniakan barakah dan rahmat yang dibawa oleh para malaikat turun ya kepada kita di sini, ya, dan juga mereka yang mengikuti bila kita ini nanti di dalam channel YouTube kita, ya, dan dikurniakan sakinah ini, ketenangan, ya, dan dikurniakan ganjaran pahala yang sebaik-baik dari Allah SWT. Terlebih-lebih lagi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hadir di dalam majlis ilmu ini secara sukarela, maknanya tak ada kota pun turun juga menghadiri majlis ilmu ini. Yang ada kota, insyaAllah ada ganjaran pahala dari Allah SWT. Tapi kalau datang sukarela, memang datang nak mengimarahkan malam Jumaat ini majlis ilmu, diadakan majlis ilmu pada malam ini, ataupun apa-apa program ibadah yang berkaitan, maka kita akan dapat pahala yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah SWT pun menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah mereka itu, orang-orang Islam itu, diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT, mukhlishina lahud-din, menjunjung agama dengan seikhlas-ikhlasnya. Hunafa, mereka itulah golongan yang suci bersih murni diri mereka, hunafa aw yuqimus solat, dan mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang terdiri, agama yang terdiri atas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang sebenar-benarnya, itulah penghayatan agama yang sebenar-benarnya. Jadi tak apa, kita latih lagi kita sekarang untuk mengimarahkan, memakmurkan, meramaikan, mengisi program-program ibadah. Sementara kita masih diberi kesempatan yang ada dalam kehidupan yang sementara ni. Kerana kehidupan kita dunia ni hanya bersifat sementara. Ya, paling kuat kita boleh pergi pun kurang kurangnya 70 tahun. Inna a'mara ummati baina 60 wa 70. Ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Jadi kalau macam saya sendiri pun paling kuat saya akan ada dalam untuk diri saya 23 tahun untuk buat ibadah. Lagi singkat, lagi banyak umur kita, lagi kuranglah masa yang ada. Kalau kita tahun depan nak bersara, tak lama pun, mungkin hanya 10, lebih kurang 9 atau 10 tahun saja masa yang ada. Sedangkan ramai kita yang bekerja mencecah tempoh 30 tahun, masuk kerja umur 18, 19, 20, 21, 22. Jika umur kita 50-an, jadi dah 30 tahun kita bekerja. Bayangkan, kalau kita bersara nanti, Allah Ta'ala mungkin bagi paling kuat 10 tahun untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita bekerja macam di dunia sampai 30 tahun. Jadi tak payahlah tunggu usia bersaraan. Hari ini, sekarang ini, waktu ini, ketika dan saat ini, kita mula memakmurkan Allah SWT, mengisi kehidupan kita dengan amal-amal soleh. Maka kita tidak akan rasa diri kita rugi nanti. Kerana kita baca dalam surah As, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, mereka orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang melakukan amal-amal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan berpesan-pesan perkara kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Berpesan-pesan dengan sabar. Maknanya dia tak adalah ajak orang tu marah-marah, orang tak nak ikut, tumbuk je
Macam saya pernah dengar, adalah Allah dia tak tahu juga tidak. Dia ajak mak dia sembahyang, mak dia tengah pergi sembahyang surau, pukul je mak dia. Ada ke macam tu? Itu bukan watawasau bis sabr. Mak dia tak nak, tak apa kita ajak. Mak tak nak kamu pergi mak tak lah, pergi buah hal kan, pergi shopping lah kan, pergi pasar malam lah kan, pergi surau tak lah kan. Alasannya tak lah, mak dia dah tua. Sian nak marah, pukul mak. Itu bukan watawasau bis sabr. Jadi tak masuklah golongan yang tidak rugi. Jadi kita nak masuk golongan yang tidak rugi. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang berpesan-pesan perkara yang benar, penyedia berpesan perkara yang benar kepada anak sediaan. Dia bagi kamu ni gini. Kamu ni saya perhatikan gini. Benda betul. Mana dia cik? Saya tengok sendiri. Benda yang betul, ini bukti dia. Benda yang benar, perusahaan benda yang benar. Bukan kita membuat tomahan. Membuat tomahan bukan watawasau bil haq. Itu bukan berpesan benda yang benar, itu mereka benda yang palsu. Watawasau bil sabr, berpesan dengan kesabaran. Itu sebagai penyedia kemudian menasihatkan anak sediaan kita dengan baik, dengan bijaksana. Kekerasan hanya digunakan sekiranya perlu saja. Contohnya dalam berkawan, dia perlu saja dalam berkawan. Selagi ada lagi ruang-ruang untuk nasihat, untuk peringatan, maka kita gunakan kaedah nasihat, peringatan dan sebagainya. Kalau tak boleh dah, memang kerat, memang tegar, tak ada cara lain lah. Terpaksalah double kawan. Macam mana? Ataupun tindakan-tindakan yang lain. Jadi itulah, kalau kita masuk dalam 4 golongan ini, insya-Allah kita akan tidak rasa rugi nanti di pada mahsyar pada hari kiamat. Kalau kita hari ini waktu kita bekerja, kita habiskan kerja kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan menjadikan kerja kita sebagai ibadah, insya-Allah banyak pahala amal soleh kita akan dapat. Kalau kita rasa kerja kita tu bukan ibadah, maka takut-takut kita akan rasa rugi. Orang yang beramal soleh pun akan rasa rugi nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Pasal apa? Sebab dia tengok Allah, tak rugi ke banyak amal solehku. Kalau tahu begini banyak amal solehku, masa dulu apa kau buat lebih banyak lagi. Nampak? Orang yang beramal soleh pun akan rasa rugi di padang mahsyar pada hari kiamat, rasa menyesal. Kan? Apatah lagi kita yang tak ada apa-apa ni, kan? Baca Quran tak, baca Quran kurang, zikir kurang, sembahyang sunat kurang, duha pun kalau masuk kota pun datang, tak masuk kota tak datang. Tapi saya cari sini, alhamdulillah, insya-Allah lah kita dah kenal lama kan, sini okey. Tapi itulah hakikatnya, kan? Kalau ada nama kota datang, itu pun nyonyi-nyonyi kat belakang. Kasih aku, orang lain tak kena aku, je nama aku nangis. Tak buat macam mana ketua bahagian nak calonkan lagu kita kan? Masuk ke PQ muka aku juga masuk. Orang lain satu apa pun tak erti. Aku ni boleh tak baca Yasin setiap malam Jumaat? Aku juga masuk PQ. Ngadap Ustaz Mahathir. Tapi kita anggapkan begini semua sebagai amal soleh. Maka insya-Allah kita akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim rahimahullah, teruskan pengajian kitab kita setelah 6 bulan tertangguh. Last sekali, akhir sekali bulan Februari yang lalu, kita membincangkan tentang kemuliaan ibadah zakat, kemuliaan dan keutamaan ibadah zakat. Bab yang pertama, kelebihan menunaikan zakat sampai pada muka surat 9. Seperti mana yang disusun dalam kitab Syarahul Ummah Muhammadiyah ini oleh pengarang pengarang almarhum Syekh Dr. Said Muhammad bin Sa'id Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah taala. Zakat merupakan salah satu daripada 8 pelaburan Islam. Hal ini telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis baginda. Al-Islamu thamaniyatu ashabin. Islam itu ada 8 jenis pelaburan, 8 bahagian. Maksudnya pelaburan pahala,
untuk kita bawa ke akhirat, untuk masuk dia. Bila kita buat ibadah tu kita melabur, tuan. Macam kita simpan duit dalam ASP lah, itu pelaburan kita. Duit kita tu bukan terpendam, duit itu tu diguna sebagai modal untuk dijadikan modal perniagaan, keuntungan ni dibagi. Sama ada duit asal kita tetap dapat. Kalau masuk labur RM10, RM10 tu kekal dalam ASP, dia tak keluar. Tapi RM10 kita tu akan diperniagakan, akan digunakan sebagai modal perniagaan, dibuat perniaga untuk bagi. Daripada RM10 dapat RM20 contoh, ataupun RM15 contoh. Contohnya. Jadi sama macam Islam ni juga adalah pelaburan kita untuk kita bawa nanti ke alam akhirat. Jadi pelaburan dalam Islam ni ada 8, kata Nabi SAW. Al-Islam sahmun, Islam itu sendiri adalah pelaburan. Jadi orang yang tidak Muslim, dia rugilah pasal dia tak melabur. Dia derma banyak mana pun hanya jadi seolah-olah debu pasir di sisi Allah SWT. Tak ada mana. Wahai orang bukan Islam yang paling banyak mengeluarkan duit untuk kebajikan, yang kita guna Facebook tu, tuan, Facebook. Hari-hari kita guna Facebook. Saya percaya ramai antara kita ada Facebook. Pengasas Facebook itu sendiri, Mark Zuckerberg nama dia, seorang berbangsa Yahudi Amerika. Keuntungan dari Facebook yang dia dapat daripada Facebook 95% didermakan untuk kebajikan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Mark Zuckerberg ini beragama Islam, banyak mana pahala dia nanti di padang mahsyar. Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia kalau dia beragama Islam. Masalahnya dia tak beragama Islam, jadi pada sisi Allah Ta'ala kau banyak mana bagi pun, Allah Ta'ala tidak lihat apa-apa nilai pada apa yang kamu beri. Kenapa? Kerana kamu tidak bertuhankan aku, kamu tidak beriman dengan aku, kamu tidak memeluk agama aku. Allah Ta'ala sebut innal dina indallahi Islam. Sebenarnya agama di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam. Kamu tak memeluk Islam. Kalau kamu memeluk Islam, harga-harga kamu dermakan ini semua akan ada nilai di sisi aku. Aku akan beri ganjaran yang sebanyak-banyak. Tak nampak? Jadi macam kita pun, kita tak mampulah nak jadi macam maksud betul. Tapi kalau kita berpegang dengan agama Islam, apa-apa kita buat dalam syariat Islam ni akan ada ganjarannya dan akan ada pulangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu sahmun, dan semayang itu juga adalah pelaburan. Sama semayang jemaah, ada semayang ni kan, saya tak sempat sampai-sampai tengok Ustaz Mahdi dah doa. Tak boleh macam isyak ke apa. Semayang jemaah dapat 27 kali ganda. Bayangkan kalau kita 5 waktu tu semayang jemaah. Tuan-tuan balik kira lah dengan kalkulator, berapa pahala terdapat? Kali dengan 7, kali dengan 4, kali dengan 12, kali dengan berapa banyak umur kita yang ada dari kita akhir balik. Allah, beribu ratus ribu pahala kita dapat. Bukankah ini satu bentuk pelaburan? Semayang duha, apa lagi? Kita Ramadan tu semayang tahajud. Kalau tidak dapat COVID kan, tahun depan insyaAllah mudah-mudahan, doakan saya sihat, doakan saya kembali pulih, ada rezeki boleh kita kiamat di negeri macam 2 tahun lepas. Tahun lepas ni 2 tahun lepas kan, tahun lepas mudah-mudahan mana tahu kan. Tuan saya tengok dah powai Ustaz ni, untuk dah okey, hari-hari masuk gym, masuk sauna powai, handsome, ada six pack lagi, mana tahu kan. Perempuan jenis tengok sudah lah. Perempuan ada banyak sebab kalau ikut SOP dia, kaum muslimat ni boleh hadir dalam majlis ilmu, boleh hadir ke surau, boleh sebenarnya. Kalau ke sore ini boleh. Tuan-tuan berilah peluang kepada mereka, khususnya dari Persatuan Keluarga Polis Perkek, bagilah peluang. Jangan kita terlalu terikat dosa tu pantus dengan SOP yang ada, kerana SOP itu boleh disesuaikan dengan keadaan semasa, keadaan kita di sini. Kita sini orang kita je kan. Lain kami di IK, lain
kan, Zuhur orang tuan semayang, Asar orang tuan semayang, kan, orang luar. Jadi mau tak mau dia terikat juga dengan SOP. Semayang Jumaat dia tu kan, orang Ipoh datang semayang, orang IPK lagi, orang IPD Ipoh lagi. Jadi kita terikat dengan SOP. Di sini tuan-tuan sini je, orang IPD Tampah je, tak ada orang luar. Jadi tak ada masalah. Sesuaikan SOP yang ada itu untuk memberi ruang kepada sesiapa untuk memperbanyakkan amal ibadah. Wal zakat usamun, zakat itu adalah pelaburan. Siapa nak jadi zakat itu macam tu tuan-tuan. Ini kalau tuan-tuan pendapatan tuan-tuan tidak ketika, keluarkanlah sedikit daripada pendapatan kita untuk dikeluarkan zakat pendapatan. Kalau kata tuan-tuan punya kaki itu, sebab saya percaya ada dekat kita yang gaji bersihnya 40%. Jadi susah juga kalau potong-potongkan kurang lagi. Dalam cukai pendapatan terpotong, zakat pula terpotong, double je. Cukai pendapatan pun kalau dikecualikan pun tak sembuh contoh. Kira-kira gaji bersih 40%. Jadi tengok-tengok kalau gaji bersih kita baik, persentage dia keluarkanlah sedikit untuk zakat. Zakat pendapatan boleh dikeluarkan secara potongan bulanan, tak terasa. Mungkin 20, 30 ringgit, 40 ringgit sebulan, tak terasa. Kalau bayar setahun sekali memang terasa. Beratus ini kan. Kerana zakat itu adalah pelaburan kita. Pelaburan kita sebenarnya. Pahala itu ada. Wasawm sama, dan puasa itu adalah pelaburan. Puasa itu sama juga. Puasa Isnin, puasa Khamis, puasa 3 hari pertengahan bulan. Lagi puasa Ramadan adalah pelaburan juga. Wa hajjul baiti sahmun, dan mengerjakan haji itu adalah pelaburan. Sebab Nabi SAW kata, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tak ada balasan selayaknya melainkan syurga. Jadi dia pun satu pelaburan juga. Keluar 10,000, keluar 20,000, tapi kita dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amru bil ma'ruf samun, menyuruh kebaikan itu adalah pelaburan. Tuan-tuan, pelaburan tu kita sebagai penyiar, kita suruh incas, kita suruh anak-anak bawah kita, dia incas, suruh anak bawah kita. Okay, kamu semua hari ni datang surau, anak punya ada kuliah, ustaz ini turun semua. Siapa-siapa tak turun akan dapat surat. Jadi kita menyuruh anak buah kita buat kebaikan, itu adalah satu bentuk pelaburan. Wa nahyu 'anil munkar samun, mencegah dari kemungkaran-kemungkaran itu juga satu saham, satu pelaburan. Sama juga sebagai penyiar, gunakan kuasa kita untuk mencegah anak-anak selihat kita daripada melakukan perkara mungkar. Nampak tengok cek-cek dalam poket book ada tiket apa? Tiket bukan tiket bola, tiket nombor ibu. Tegurlah. Ni apa tiket nombor ibu dalam poket book ni? Tak ada, cik saya. Kamu tahu tak judi ni dosa besar? Cakap itu, kamu tahu tak judi ni dosa besar? Kalau kamu laburkan berapa RM20 untuk berjudi, kamu dapat RM100. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, kamu akan dapat dosa. Tapi kalau kamu bekerja sungguh-sungguh, kamu akan dapat pahala. Tak ada masalah. Kita menegak anak buah kita dari perkara mungkar, itu pun adalah pelaburan kita. Wal jihadu fi sabilillah samun, perjuangan menjalankan Allah SWT itu adalah pelaburan. Itu. Kita bekerja menjaga keselamatan ini satu perjuangan pada jalan Allah SWT. Jangan sangka kalau kata jihad itu berperang lawan tentera kafir, tentera kafir. Kita jaga keselamatan negeri, keselamatan mungkinnya masyarakat tempatan kita ni pun satu perjuangan fi sabilillah. Sebenarnya ada ganjaran pahala dari Allah SWT. Jangan kata kerja kita ni sistem. Kerja kita ni jaga keselamatan orang seperti kita sendiri, kita tak jaga. Kadang-kadang tak boleh kata macam tu. Sebenarnya dia satu perjuangan, satu jihad. Macam kami Ustaz, mengadakan program mendidik, membimbing tuan-tuan dan puan untuk menjadi pegawai anggota polisi yang berintegriti. Ini perjuangan kami. Ini adalah perjuangan kita.
Inilah jihad kita. Kan? Ya. Jadi masing-masing memainkan peranan masing-masing. Maka semua kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu sekolah, itu jihad mereka, perjuangan mereka mendidik anak bangsa, mendidik anak-anak murid di sekolah. Itu adalah perjuangan mereka, jihad mereka. Doktor-doktor dan jururawat di hospital, menjaga menjaga kesihatan pesakit-pesakit dan sebagainya. Itu perjuangan mereka, jihad mereka. Jadi kita ni pun sama. Maka jihad itu adalah satu pelaburan. Wa qad khaba man la sahma. Oleh yang demikian sisilah siapa yang tiada bahagiannya, tiada pelaburannya. Jadi kalau kita sembahyang tak ada, sembahyang tak ada, zakat tak ada, puasa tak ada, haji tak ada, buat amal ma'ruf tak ada, nahi munkar tak ada, jihad pun tak ada, maka rugilah kita, kata Nabi SAW. Antara kelebihan apabila menunaikan zakat ialah membersihkan harta. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man adda zakata malihi faqad dhaba anhu syarru. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka zakat tersebut menghapuskan kekotoran daripada hartanya. Itu dia tuan. Jadi bukan harta kita kotor, tidak, tapi maknanya mana dah tahu pokok ada lah, tepi-tepi dan sebagainya, maka bila kita keluarkan zakat, bersih harta itu. Sebab Quran itu sebut, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Nabi SAW firmankan oleh Allah SWT, ya Muhammad, ambillah daripada harta mereka sedekah, sedekah yang wajib di zakat, tutahhiruhum, membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka dengan zakat itu, dengan sedekah itu. Nampak? Jadi kalau kita mengeluarkan zakat harta, mengeluarkan zakat pendapatan, insya-Allah pendapatan kita akan jadi baik. Baik. Dalam riwayat yang lain, "Idza addaita zakata malika faqad adhabta anka syarrahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu telah menunaikan zakat hartamu, hal itu berarti kamu telah menunaikan zakat harta. Hal ini berarti kamu telah menghapuskan keburukan daripada hartamu. Itu betul tuan. Jadi harta kita ni ada juga, mungkin kurang-kurang sikit ke mana kau lah. Gaji kita yang dibayar setiap bulan, hasil daripada cukai, kadang-kadang macam-macam. Cukai arak ada, cukai judi ada, cukai ini ada, macam-macam, bercampur-campur dia. Duit faedah bank ada. Jadi bila kita keluarkan zakat tuan-tuan, insya-Allah harta kita itu akan jadi bersih. Itu dia tuan. Baik. Maksud dihapuskan keburukannya ialah orang yang menunaikan zakat itu tidak diazab di dalam kubur. Maksud dihapuskan keburukannya disebut oleh penulis kitabnya, orang menunaikan zakat itu tidak diazab dalam kubur. Mereka tidak akan dipatuk dan diazab oleh seekor ular yang garang yang dinamakan Syuja' al-Aqrab, berbanding dengan orang yang tak menunaikan zakat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, "Musila lahu yawmal qiyamah bi syuja'il aqra'in." Siapa yang tidak menunaikan zakat, dia akan disiksa oleh ular yang garang yang lahu zabibatan yutawihu yawmal qiyamah. Padanya ada dua taring yang membelit dia pada hari kiamat. Thumma ya'khudhu bi luhzumatayhi, yakni sirfai, yang akan membelit dia pada hari kiamat, dengan kedua taringnya seraya. Thumma yaqul, seraya berkata, "Ana maluka ana kanzuka." Sesungguhnya akulah harta kamu, akulah simpanan harta kamu dahulu, yang kamu tak nak keluar zakat, kamu simpan, kamu tak nak keluar zakat, pendapatan kamu tak keluarkan zakat. Thumma tala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW membaca sepotong ayat Al-Quran. "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum." Dan janganlah mereka yang bersifat bakhil terhadap dengan apa-apa yang dikurniakan mereka oleh Allah SWT dari kelebihan-kelebihannya. Sifat bakhil itu baik untuk mereka. Huwa itu mana? Huwal bakhil. Huwa itu ialah sifat yang bakhil itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan sifat bakhil itu buruk untuk mereka. Sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
Mereka akan dikadulkan, disiksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Walillahi miratus samawati wal ardh. Dan untuk Allah lah segala khazanah-khazanah langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Taala tahu. Ya, apa saja kita buat tak terlepas daripada Allah Subhanahu. Apa kita buat kita terlepas dari perkataan Allah Subhanahu. Allah Taala ni Allahul ghuyub. Allah Taala ni Maha mengetahui perkara-perkara ini. Betul dalam hati pun Allah Taala tahu. Apa yang tuan-tuan rasa tentang diri saya sekarang ni pun Allah Taala tahu. Satu. Sama ada positif ke negatif, Allah Taala Maha mengetahui. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya, dia mengetahui yang tersirat dan yang tersurat pada kamu. Dan dia mengetahui apa-apa yang kamu usahakan. Allah Taala Maha mengetahui. Kita boleh sorok di hadapan musuh, tapi dengan Allah SWT, there is nothing to hide, kata orang Putih. Dengan Allah Ta'ala tak ada satu pun yang kita tersembunyikan. Semua Allah Ta'ala tahu. Jadi kita janganlah bersikap bakhil. Janganlah kita bila buat nak keluar zakat je, macam-macam alasan kita lain itulah. Tapi kalau suruh bayar, masuk pertandingan karaoke suruh bayar RM5, pasal tahu orang sedap nak menang, sanggup keluar RM50. Bila nak keluar zakat macam-macam. Jawapan kita bagi. Tak pernah kena. Jadi masukkan dengan syuja' ialah seekor ular jantan, manakala zabi batani bermaksud dua pasang taring pada mulutnya. Manakala masuk ayat Al-Quran di atasnya lah, janganlah orang yang bakhil itu menjaga kebakhilan itu baik bagi diri mereka. Bahkan sifat itu akan mengundang kecelakaan dan azab akan menimpa mereka. Betul lah, itu kan waktu bakhil. Sebab sifat bakhilnya kan, anak kena buatan orang, nak sembuhkan panggil doktor berbelas-belas, tabib puluh-puluh tak sembuh-sembuh anak, si baik labi jumpa pendeta, dapat batu hikmah, batu ajaib, boleh menyembuhkan segala penyakit, sapukan di mukanya, bagi minum jika perlu, baru sembuh. Lebih banyak lah kan. Kereta pun berkira dah jadi janda berhias kau beli kereta baru, kau rasa dengan isteri kereta sampai dikata cantik tak? Cantik macam setan. Bayar punya kedekut. Tengok harap si bila beli membayangkan keburukan orang yang bakhil. Di dunia macam tu orang pandang orang bakhil, apatah lagi di akhirat lagi dah teruk. Kan? Nanti akhirat kena pula azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun pada ayat syara'u wa quna ma bakhilu bihi, merupakan makna bagi sabda Rasulullah SAW, ma min rajul la yu'addi zakata malihi, tiadalah daripada seorang lelaki yang tak menunaikan zakat hartanya, illa ja'ala lahu Allahu min al-karam, jadikan untuknya syuja'an fi unuqihi yaumal qiyamah, seekor ular yang membelit tengkoknya pada hari kiamat. Masya-Allah. Waliyah Bismillah. Ngeri tu. Boleh belit tengkok kita, nak patut kita pergi dapur. Kita tahu lah kelala sini yang berani pegang kan, pegang ular tak boleh pula, boleh. Kita tahu lah. Kita tanya saya tak boleh. Ular ni haiwan berbisa, haram dimakan ni kan. Pasal apa ular haram dimakan? Pasal dia mengandungi bisa. Kalau kita makan bisa itu dan bisa ular tu boleh masuk dalam tubuh kita, boleh membunuh kita. Lepas tu kita haram makan ular. Tak boleh makan ular. Kan? Lepas tu orang lain makan ular yang tak Islam makan ular, kalau tak pergi kerja lah. Kan? Dia tak beragama Islam, dia tak berpegang syariat kita. Kita yang beragama Islam, dia tak boleh makan ular. Tak boleh makan ular. Melainkan kalau jadi perang dunia ketiga, so rotok habis yang tinggal di ular je yang ada. Lain semua habis kata. Terpaksa makan pun, kata para ulama, makan pun untuk mengelak kebuluran. Itu saja. Bukan kita buat barbecue, buat bakar tak. Semata-mata jangan dengan kita makan tu tak lapar, hilang lapar. Itu saja. Asal-asal tak boleh. Balik bayar sama je.
asal tak boleh. Memang haram. Dalam Quran disebut Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Jelas. Daging babi haram dimakan. Kalau dah perang dunia 3, 4, 5 sahaja kita tahu. Habis hancur dunia ni. Yang kena balik bayar hutang. Kata hutang ni yang tinggal boleh makan. Buat macam mana? Supaya tak mati kebeluran, itu yang kata itulah. Tapi kita bukannya buat barbecue ke apa ke, makan tu untuk menghidap lapar saja. Itu kan. Wallahu a'lam. Itu dia tuan. Jadi kita sampai ke situ ya. Usulan 14 ceritakan tentang ibadah zakat ni. Ibadah zakat ini kita laksanakan kerana ia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana terpaksa, bukan kerana elak cukai jabatan, tapi ia adalah semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah satu pelaburan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Supaya kehidupan kita nanti akan sejahtera di dunia ini dan membawa sejahtera ke akhirat nanti. Sejahtera dunia dengan suami isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan ahli keluarga kita, dan membawa kepada kesejahteraan di dalam alam akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya menyeru diri saya dan menyeru tuan-tuan sekalian untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah zakat. Pada tahun depan ada pula taklimat zakat turun ke daerah, dibuka ruang untuk kita buat potongan gaji. Bolehlah potong, buatlah potongan tuan. Walaupun hanya yang dibayar zakat dikeluarkan sebulan, potong sebulan itu hanya RM5 saja, tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri keberkatan dalam rezeki dan harta kita. Jadi insyaAllah bila kita akan datang, kita sambung dari muka surat 14 ya. Zakat merupakan benteng yang menjaga harta seseorang itu daripada dicuri dan hilang. Ini pun ada kisahnya yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Kita akan sambung nanti. Kita akan sambung nanti pada dari kuliah kita pada bulan Oktober nanti, iaitu pada 22 Oktober 2020, insya-Allah. Jadi tuan-tuan masukkan dalam diary di handphone tuan-tuan, 22 Oktober 2020 hari Khamis Jumaat 24 kita akan bertemu lagi menyambung perbincangan tentang zakat dari muka surat 14, insya-Allah. Apakah yang dikatakan zakat itu benteng yang jaga harta daripada dicuri dan hilang? Kita tengok apa maksud itu. Kenapa pengarang kitab ini menyebut sedemikian? Apa sebab? Kita akan lihat nanti, insya-Allah pada kuliah yang akan datang dari sini Allah SWT. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sempat kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita jadikan panduan kepada kita mengikuti dalam hati kebaikan Allah SWT. Dan kita bersama suami isteri yang kita akan memahami dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan kepada yang kita kasar bahasa dan jurubicara semoga semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan jangan lupa kita jaga kita. Patuhilah SOP yang ada. Jagalah kesihatan kita. Jagalah kebersihan diri kita. Selalulah membasuh tangan. Tapi tak payahlah sampai nak tolong pegang macam ni. Kalau orang yang kita betul-betul tak kenal lah. Kalau orang yang macam kita dan tak apa, tak ada masalah, kita tahu. Datang pejabat semua dia ambil, siapa demam tak masuk pejabat. Betul tak Sahabat? Kan? Siapa demam dia tak masuk pejabat. Siapa atas 34 merah penembak suhu tu, you cannot enter the office. You can go back home. Pergi balik rumah dulu, pergi klinik Dr. Razi, ambil MC, dapat 2 hari. Tu special Dr. Razi. Minta MC orang lain 1 hari, dengan dia dapat 2 hari. Jadi mudah-mudahan Allah SWT akan beri kesihatan yang baik untuk kita, kita terus melaksanakan
tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita, insya-Allah. Ya, jadi itulah dia untuk setakat ini. Ya, temu kita pada bulan akan datang. Ya, wallahu subhanahu aku lupa maafkan saya, apa yang baik dari Allah Subhanahu dan yang kurang itu daripada kita semua, dan kita sama-sama mohon maaf dari Allah Subhanahu dan Nabi SAW. Wallahu subhanahu aku lupa dan akhir kita malam ini dengan tasbih al-Qur'an dan surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad min hadha al-Ramadan faqad al-madinah al-ma'sumah wallahu bi'idnika fi umuri ahlina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil syamlahu wa fariq wajhahu wa shakkil kalimatahu wa zalzil aqdahu wa salli alaihi kalban min kilabi ya qahhar ya jabbar ya muqaddim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم انزل كتابك ويا من السحاب ويحزن الاحزاب يزيد وصلنا عليه بفضل من الرحمن الرحيم وربنا زدنا وصلنا اكرمك وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا ومسنا وامنا ولقاءنا واعمالنا في هذه الليله الجمعه المباركه من شهر صفر المبارك لك السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم لنا فيها اسباب ومدينه السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل كريم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.